dalam berita Setiori 52. Saudara, menurut perspektif Islam, modal insan ialah bagaimana seseorang insan itu berpotensi melalui akal, hati dan jasmani yang menjadi sumber kekuatan mengurus diri dan mengurus sistem. Adakah pengurusan sistem modal insan acuan Islam lebih baik daripada Barat? Apakah pandangan ilmuwan terhadap modal insan Islam Barat dari sudut kesihatan dan sebagainya? Wartawan Nurul Hakim Muhammad Izam membuka tirai Setiori 52 minggu ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adrina Afika binti Muhammad Effendi Gun akan membentangkan apa itu konsep modal insan. Konsep modal insan merupakan proses pembangunan peningkatan diri kepada perkembangan yang lebih baik, merangkumi aspek kemanusiaan, ilmu dan teknologi. Secara umumnya, modal seringkali diertikan sebagai sekumpulan wang, aset dan harta yang dapat digemblengkan ke dalam suatu kegiatan yang akan mendatangkan pulangan atau keuntungan. Tetapi di dalam modal insan, individu tersebut haruslah melaba kepada aset dirinya seperti pendidikan, kesihatan, latihan dan lain-lain. Yang mana pelaburan ini meningkatkan produktiviti dan sumbangan kepada ekonomi, sosial dan kerohanian. Kemahiran ini tidak boleh dipindah daripada manusia ke manusia tetapi atas individu tersebut untuk membuka potensi menjadi modal insan yang lebih berkualiti. Terdapat juga beberapa isu yang boleh dipetik daripada topik ini dan antaranya adalah daripada perspektif kesihatan. Perbandingan kontra dalam perspektif kesihatan Barat dan Islam ialah Islam menegakkan kepentingan akal fikiran oleh kerana ia digunakan untuk membuat keputusan dan memberi perkembangan seseorang. Melalui Islam juga kita mempunyai pelbagai larangan yang ditetapkan Al-Quran atas bahan-bahan yang memudaratkan diri seperti alkohol, dadah dan lain-lain. Daripada larangan inilah dijadikan sebagai langkah dalam membendung umat Islam daripada merosakkan kurniaan akal yang diberi. Perbandingan Barat pula, walaupun mereka tidak mempunyai batasan seperti umat Islam, acuan modal insan mereka terdiri daripada pilihan dan disiplin masing-masing. Penyalahan gunaan bahan boleh mengakibatkan kerosakan kepada seseorang walaupun mempunyai nilai modal insan yang tinggi. Oleh itu, mereka lebih cenderung kepada memilih gaya hidup yang lebih sihat iaitu melalui pemakanan yang sihat, meninggalkan alkohol dan mencari alternatif dalam memperbaiki kerohaniannya. Dari sudut pendidikan, Islam mementingkan asas pengetahuan dalam pembangunan modal insan yang melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Walau bagaimanapun, teori ini berbeza dengan pandangan Barat di mana ia dikaitkan dengan kebebasan dalaman untuk mengejar ilmu pengetahuan. Namun, tidak kira Islam maupun Barat, kedua-dua perlu mewujudkan modal insan yang baik. Untuk menjawab persoalan ini, kita perdengarkan apakah usaha terbaik untuk mempertingkatkan modal insan. Terdapat beberapa usaha dan strategi yang boleh dilakukan untuk mempertingkatkan modal insan. Yang pertama, pembangunan modal insan melalui pendidikan akhlak. Penekanan pendidikan akhlak adalah sangat penting untuk membangun dan melahirkan insan yang bersepadu dan seimbang demi merealisasikan fungsi manusia sebagai hamba atau khalifah di muka bumi ini. Pendidikan akhlak Islamiah merupakan satu-satunya cara pendidikan akhlak individu ke arah melahirkan insan yang dapat membina masyarakat yang membangun selaras dengan maksud pembangunan dalam Islam. Melalui pendidikan yang tepat dan benar, akhlak seseorang individu itu dapat dibentuk dengan sempurna dan segala tingkah laku yang tidak bermoral dapat dikawal dan dihapuskan. Selain itu, pembentukan modal insan yang berakhlak mulia merupakan agenda utama dalam sistem pendidikan negara yang jelas termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, pendidikan adalah salah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani, intelek dan emosi berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Dari segi media massa pula, media massa sangat berperanan dalam membentuk minda masyarakat. Media berperanan sebagai bahan rujukan kepada masyarakat perlulah menyiarkan informasi yang berunsur positif sahaja. Hal ini kerana perkara yang disiarkan akan mudah mempengaruhi minda masyarakat dan persepsi mereka untuk mengambil tindakan tertentu. Sebagai contoh, dari sudut politik, pihak kerajaan menggunakan media untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat dengan membuat pelbagai periklanan yang dapat membuka minda masyarakat ke arah yang lebih positif terhadap pembangunan modal insan. Jadi, di sini dapat dilihat bahawa media massa secara tidak langsung mempengaruhi pembentukan modal insan. Melalui media massa juga, masyarakat dapat mempelajari sesuatu untuk menjadi seorang insan yang berilmu dan berpengetahuan luas. Alang-alang
menyeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Modal ihsan juga perlu diambil kira dari sudut kebajikan dalam Islam dan Barat. Teruskan menonton berita Siti 552 untuk mengetahui jawapan dari persoalan ini daripada seorang ilmuwan agama. Fungsi utama Islam ialah untuk memimpin pembangunan manusia mengikut garis panduan yang betul dan sebaik-baiknya. Manakala pembangunan yang diketengahkan oleh tokoh-tokoh Barat pula lebih merujuk kepada manusia sebagai makhluk ekonomi dan kemahiran yang ada pada manusia digunakan untuk mempertingkatkan produktiviti. Kecekapan dan kemahiran yang terdapat pada manusia itu membantu untuk memajukan sesebuah negara dalam usaha pembangunan. Gambaran yang terlintas apabila kita menyebut mengenai pembangunan dalam perspektif Barat ialah kemewahan, kemakmuran ekonomi, kehebatan dan perlembagaan fizikal. Jelasnya, pembangunan yang diketengahkan oleh kebudayaan dan tamadun Barat yang berpengaruh hanyalah pembangunan duniawi sahaja. Mereka berpegang bahawa tiada alam lain selain dunia. Justru itu, pembangunan manusia adalah bermatlamatkan dan dinilai berdasarkan kepada pencapaian dan keseronokan di dunia. Oleh itu, kesimpulannya, kita dapat memahami bahawa pembangunan dari kacamata orang Barat dan orang Islam iaitu konsep pembangunan dari Barat mengutamakan pembangunan fizikal sahaja tanpa mengetengahkan aspek kerohanian dan mereka hanya berpegang terhadap perspektif itu dan tidak menerima pendapat lain. Manakala Islam pula berpegang pada konsep mengutamakan pembangunan manusia yang menjadi penggerak kepada berlakunya pembangunan. Dasar perlembagaan yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah yang bersesuaian untuk sepanjang zaman. Oleh itu, kita haruslah memperkasakan kembali masyarakat di luar sana khususnya umat Islam dan membangunkan keseluruhan aspek kemanusiaan dengan fizikal, mental dan spiritual tanpa mengetepikan nilai-nilai mulia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Sama-sama kita menerapkan nilai-nilai ihsan dalam diri supaya mencari contoh teladan yang baik kepada masyarakat di luar sana.